Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberikan salam kepada kita daripada Live IG dan lain-lain platform. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada petang yang mulia ini kita bertemu lagi untuk menyambung kuliah ataupun siri tadabbur surah Al-Maidah, dan kita telah sampai kepada ayat yang ke-19 pada siri yang lepas, dan insya-Allah kita akan teruskan. Hari ini kita cuba untuk nak mengambil 7 ayat yang mengisarkan tentang kisah yang sama, iaitu daripada ayat 20 sampai ayat yang ke-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. Baik, ayat yang ke-20, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadam minal alamin. Baik, kesinambungan ayat ini ataupun cerita tentang Nabi Musa dan Bani Israel ini dengan kisah-kisah sebelumnya, bila mana sebelum ini kita ada bicarakan tentang Allah telah menegakkan hujah ke atas Bani Israel. Allah juga telah menegaskan tentang kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjawab syubhah-syubhah ataupun kekeliruan mereka. Kemudian Allah juga telah membatalkan dakwaan-dakwaan mereka. Tetapi itu semua hanya menjadikan mereka ini bertambah kufur, bertambah degil dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cuba untuk nak menceritakan tentang kisah yang pernah berlaku tentang Bani Israel bersama dengan Nabi mereka Musa alaihissalam, yang menunjukkan betapa degilnya mereka. Dan ini berlarutan sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah nak ingatkan kepada mereka semua, macam mana kamu hari ini degil dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu juga begitu juga. Bani Israel sebelum kamu juga telah menunjukkan kedegilan mereka, kekufuran mereka terhadap Nabi Musa alaihissalam. Jadi Allah pada masa yang sama Allah ingatkan kepada Bani Israel tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka.
dan buruknya akhlak mereka dengan segala kurniaan yang Allah berikan kepada mereka ini, mereka tetap juga menolak dakwah ataupun seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kebenaran ke atas mereka. Jadi kisah yang Allah nak ceritakan ini juga secara tak langsung memujuk hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi mungkin pada masa tu dirasa agak pelik, dirasa agak sedih, stres dengan kedegilan Bani Israel ataupun orang-orang Yahudi ketika itu. Dia Allah nak seolah-olah nak bagi tahu, jangan pelik, meh aku cerita kat engkau satu kisah. Yang mana kisah ini juga menunjukkan Nabi Musa, Nabi sebelum engkau juga telah menghadapi kedegilan puak-puak Yahudi ini sebelum ini. Jadi Allah kata, wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Dan ingatlah wahai Muhammad, cerita ketika mana Allah juga pernah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam tentang bagaimana Nabi Musa ini berinteraksi dengan Bani Israel, orang Yahudi di zaman mereka. Allah suruh orang-orang Yahudi, orang Bani Israel masa Nabi Musa ingatkan kepada Bani Israel, kata, ingat semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kamu. Sepatutnya dengan nikmat-nikmat ini menjadikan kamu semakin bersyukur, yang membuatkan kamu semakin hampir kepada Allah, semakin membantu kamu untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, tetapi tidak. Kemudian Allah sebut antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel, idh ja'ala fikum anbiya'a, yakni Allah kata betapa banyaknya Allah kurniakan ataupun Allah lantik para nabi daripada kalangan kamu. Maksudnya daripada kalangan Bani Israel. Daripada kedatangan Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, betapa banyaknya Nabi dan Rasul yang diutuskan daripada Bani Israel. Itu semua nikmat Allah tak berikan kepada bani-bani yang lain. Wa ja'alakum muluka. Dan Allah juga telah menjadikan kamu raja-raja. Apa maksud Allah jadikan mereka raja-raja? Ada beberapa pandangan daripada kalangan ahli tafsir dalam bab ini. Ada yang kata mereka ini hidup senang. Mereka ini hidup senang, mereka memiliki ramai khadam-khadam, mereka ada hamba-hamba yang membuatkan mereka kehidupan mereka seperti raja-raja. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan bahawa dalam Bani Israel ini juga memang ada satu line ataupun susu galuh keturunan raja-raja. Satu keturunan banyak membawa keturunan Rasul, satu lagi keturunan yang banyak dilantik menjadi raja-raja. Jadi apapun ini semua adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel sebelum ini. Wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah juga telah kurniakan kepada kamu, wahai orang-orang Yahudi, banyak nikmat-nikmat agama, nikmat-nikmat dunia ya Allah tak berikan kepada sesiapa pun pada selain daripada mereka. Maka sepatutnya kamu ambil benda ni sebagai satu kesyukuran, sebagai satu peringatan. Macam mana yang Allah pernah sebut dalam surah Al-Jathiyah, Allah kata, walaqad atayna bani Israel al-kitab al-hukma wan-nubuwah warazaqnahum minat tayyibat wafaddalnahum 'alal 'alamin. Kami dulu pernah bagi Bani Israel ni kitab. Banyak kitab-kitab para rasul yang diturunkan kepada mereka. Mereka juga diberikan kekuasaan. Mereka juga di kalangan mereka itu banyak yang mendapat kenabian. Macam-macam kebaikan yang Allah telah berikan kepada mereka. Kemudian Nabi Musa cakap dekat Bani Israel, ya qaumi, ayat 21, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Bila mana Nabi Musa alaihissalam ingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat tersebut, jadi Nabi Musa pun nak mereka buktikan ketaatan mereka, kesyukuran mereka kepada Allah
dengan melaksanakan perintah yang Allah telah berikan kepada mereka untuk memerangi golongan Jabbarin. Bukan mudah untuk kita nak berperang, tetapi pada masa yang sama Allah telah menjanjikan kemenangan ke atas mereka. Cuma nak uji mereka ni berani ataupun tidak. Sebab kaum Jabbar, dia adalah satu kaum yang very powerful, brutal, menakutkan. Jadi Allah kata, ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Nabi Musa menyeru Bani Israel supaya berjihad, memerangi musuh-musuh kamu, sehinggalah kamu masuk ke tanah suci Baitul Maqdis, sehinggalah Baitul Maqdis itu akan jadi milik kalian dan kamu akan memenangi peperangan tersebut. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Jangan kamu culas daripada jihad ini. Jangan kamu melarikan diri. Kamu akan kerugian daripada sudut duniawi. Banyak harta-harta rampasan perang yang kamu akan dapat. Dan kamu juga akan kerugian daripada sudut ukhrawi, daripada sudut ganjaran-ganjaran mujahid fi sabilillah. Tetapi apa kata ataupun jawapan balas daripada Bani Israel? Mereka kata dalam ayat 22, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Wahai Musa, dia orang tak panggil Rasulullah, dia orang tak panggil Nabi Allah, dia panggil nama aja. Ini menunjukkan satu sikap kebiadaban Bani Israel. Mereka kata, ada dalam tempat yang kamu suruh kami pergi tu, orang-orang dia besar-besar, orang-orang dia berbadan tinggi, ganas, brutal, kuat. Kami mana mampu nak lawan mereka? Jangan cong lah, kita akan menang. Ini menunjukkan betapa pengecutnya Bani Israel. Mereka kata, wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tak akan masuk ke kawasan tersebut selagi mana golongan-golongan Jabbarun itu masih ada dalam tu. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Kalaulah mereka keluar nanti, mereka tak ada dekat situ, barulah kami akan pergi. Maksudnya mereka nak mengharapkan sama ada orang lain yang berperang bagi pihak mereka, ataupun mereka mengharapkan tiba-tiba datang durian bergulik, tiba-tiba pok-pok Jabbarun tu keluar sendirinya daripada Baitul Maqdis. Maka dalam ayat yang ke-23 Allah sebut, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bila mana Bani Israel ni degil dan ingkar dengan perintah daripada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi tak semua Bani Israel itu begitu, tapi majoritinya begitu. Maka adalah dua orang daripada kelompok Bani Israel itu, yang mereka ni orang yang saleh, orang yang betul-betul takut dengan Allah. Mereka ini menyokong Nabi Musa alaihissalam dan mereka berani menyuarakan kebenaran yang mana Bani Israel lain tu rasa takut. So dua orang ni, dia kata dekat kawan-kawan dia,
udkhulu alaihimul bab. Nak bagi semangat sikit kat kawan-kawan dia. Dia kata, masuk je. Kamu akan menang punya. Itu janji daripada Allah. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kita bertawakal. Allah ada janji kita untuk menang kalau kita betul-betul beriman dan menyerahkan urusan tersebut kepada Allah, kita pasti akan menang. Ini nak menunjukkan betapa tingginya tawakal mereka kepada Allah. Dalam keadaan ramai orang yang berasa takut, tetapi mereka berdua cukup-cukup yakin. Sama ada mereka dapat dunia di dunia, ataupun sekiranya mereka gugur syahid, mereka akan mendapat akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Tetapi apa respon balas daripada kawan-kawan dia? Dalam ayat 24, mereka kata, qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Fadhhab anta wa rabbuk faqatila inna hahuna qa'idun. Ayat yang sungguh keji dijawab oleh Bani Israel. Kata mereka, wahai Musa, kami tak akan terima usul daripada kamu itu. Kami tak akan masuk bandar tersebut, kawasan yang diduduki oleh golongan Jabbarun itu, selagi mana mereka berada di sana. Abadan. Abadan maksudnya selama-lamanya we will not ever gonna do it. Tak nak masuk, dan mereka cakap lagi ever. Betapa ketegaknya Bani Israel ini. Dan mereka tambah lagi kata, fadhhab anta wa rabbuk. Kopilah dengan Tuhan kau. Faqatila. Pergilah perangi mereka. Kan Tuhan kau yang suruh. Kau nak, kau dengan Tuhan kau pergi perangi mereka. Inna hahuna qa'idun. Kami nak lepak je kat sini. Apa lagi teruk daripada ayat ini? Apa yang lebih ingkar daripada kata-kata yang diungkapkan oleh Bani Israel ini? Betapa kecewanya Nabi Musa dan betapa marahnya Nabi Musa mendengar respon tersebut. Maka Nabi Musa pun kata kepada Allah dalam ayat 25, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wahai Tuhan, aku tak mampu. Aku tak mampu untuk nak memaksa sesiapa pun untuk mentaatimu. Aku cuma ada diri aku cuma ada saudaraku Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Pisahkanlah kami daripada kaum-kaum tersebut. Mereka yang fasik itu, mereka yang telah terkeluar daripada ketaatanmu. Putuskanlah apa-apa. Putuskanlah apa-apa yang menyebabkan mereka mendapat balasannya. Pisahkanlah kami, supaya kami tidak mendapat balasan tersebut. Maka Allah kata, qala fa innaha, dalam ayat 26, fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah menerima doa permintaan daripada Nabi Musa. Maka Allah kata,
balasan buat mereka, hukuman buat mereka, buat Bani Israel yang ingkar tersebut. Mereka diharamkan daripada masuk tanah suci Baitul Maqdis yang mereka ingkar nak masuk ke dalamnya. 40 tahun mereka akan terperangkap di situ, bertebaran di kawasan itu, tak tahu mana nak pergi, tak boleh nak keluar, pusinglah dekat situ, dalam keadaan mereka tidak tenang. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Janganlah kamu berputus asa daripada kaum-kaum yang fasik itu. Janganlah kamu sedih. Jadi, apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada ayat-ayat tersebut ataupun kisah tersebut? Yang pertama, nikmat yang Allah berikan ini memang kena diperingati. Nabi Musa pun bagikan peringatan tu kepada Bani Israel supaya mereka beringat nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kamu. So sama juga bila mana kita berdakwah, kita ingatkan kepada mad'u kita nikmat-nikmat yang Allah berikan. Ada yang dapat harta, ada yang ada agama, ada yang kesihatan, ada yang macam-macam nikmat yang Allah beri kepada kita. Kemudian kita kena ingatkan kepada mad'u kita bahawa dengan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita semua ni, lagi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, lagilah kita sepatutnya untuk menunjukkan kesyukuran kita, ketaatan kita kepada Allah. Bukan lagi menghanyutkan kita. Lagi banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat, itu sepatutnya mendekatkan kita lebih dengan Allah. Kemudian Allah kata, in kuntum mu'minin. Ayat ini juga menunjuk kepada sekiranya kamu beriman. Iman itu adalah syarat di dalam kita benar-benar bertawakal kepada Allah. Sebab kesempurnaan tawakal itu tidak akan dicapai melainkan dengan totally percaya iman kita kepada apa yang Allah janji. Allah kata, wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, cukup baginya. Allah cukup baginya. Nak menyerahkan urusan kita kepada Allah, tak semua orang yang mampu. Contohnya bila Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr." Sekiranya kamu benar-benar bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan rezekinya kepada kamu seperti mana Allah berikan rezeki kepada burung. Yaghdu khimasan wa yaruhu bitana. Yang mana burung-burung ni keluar pada awal pagi dalam keadaan perut kosong mencari rezeki, tapi mereka pulang dalam keadaan perut yang kenyang. Maksudnya mereka tak kelaparan. Mereka cukup untuk hidup. Mereka tahulah ada rezeki Allah nak beri kepada mereka tu. Sama juga dalam aspek berjihad.
Kalau kita betul-betul beriman kepada Allah, beriman dengan apa yang Allah nak janjikan kepada kita, kepada orang yang syahid fi sabilillah, ataupun orang yang berjihad di jalan Allah, maka itu akan membuatkan kita tak teragak-agak. Seperti mana para sahabat Nabi SAW. Dalam sebuah hadis, tak salah saya dari riwayat Muslim, seorang sahabat masa dia tengah berehat seketika tengah perang Uhud. Masa tu dia tengah makan kurma, nak isi perut, lapar. Dia tanya, "Ya Rasulullah, kalaulah aku terjun ke dalam medan peperangan ni dan aku terkorban, adakah aku akan mendapat syurga Allah?" Nabi jawab, "Ya, bagi kamu syurga Allah, kerana imannya, percayanya dengan kata-kata Nabi SAW dan ganjaran yang Allah nak berikan. Kurma yang dia tengah makan tu dia tak sempat habis pun, dia campak, dia terus meluru terjun ke dalam medan peperangan sehingga akhirnya di antara yang terkorban." Itu betapa tingginya tawakal. Kita pada hari ini kurang tawakal kepada Allah. Kita lebih percaya dengan usaha kita, dengan kebijaksanaan kita berbanding Allah. Sebab itulah kita hari ini banyak mengabaikan suruhan Allah, tuntutan agama, sebab kita tak yakin apa yang Allah nak janjikan itu kita akan betul-betul dapat. Tetapi kita yakin dengan mesyuarat kita, dengan strategi kita, itulah yang akan mengurniakan kita rezeki. Sebab itu ada ramai orang yang sanggup mengabaikan salat, yang sanggup melanggar tegahan-tegahan Allah demi untuk mendapat apa yang mereka sangkakan sebagai rezeki dunia. Mereka takut kalau kita tak buat benda-benda ni, kita tak dapat rezeki tu. Betapa lemahnya tawakal kita kepada Allah. Kemudian, bila kita berdakwah, dalam ayat ni juga dia ada pengajaran daripada sudut kesenian kita berdakwah. Nabi Musa dia kata kat Bani Israel, "Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum." Masuklah ke bumi tanah suci ini yang telah Allah janjikan buat kamu. Dalam kita berdakwah, kita juga digalakkan untuk menyebut berita-berita baik. Jangan hanya memberikan berita-berita buruk. Tarik orang supaya mereka lebih bersemangat, lebih bermotivasi di dalam ketaatan. Tarik mereka, kalau mereka boleh bersabar, mereka boleh konsisten, mereka akan mendapat ganjaran yang besar. Di dakwah kita ni, di hujungnya insya-Allah ada cahaya. Bukan dengan terus menghukum sebelum memberikan mereka motivasi ataupun galakan. Masyarakat kita hari ini, kalau ditengok mad'u kita tu contohnya tak pakai tudung. Ramai yang pertama sekali akan kutuk dulu, akan hukum dulu, akan bash
takkan tanya pasal puasa, tak reti pakai tudung, macam-macam. Soalan-soalan yang dilontarkan tu, kalau kita baca pun, kita jadi sakit hati. Nak dakwah kepada orang, tarik dulu ke arah kebaikan. Cerita dulu pasal syurga sebelum cerita pasal neraka. Jangan bash dulu sebelum kita tarik binat dia. Dan sekiranya setelah banyak kali diberi peringatan, mereka ingkar, barulah disebut terhib ataupun perkara-perkara yang boleh mendatangkan ketakutan kepada mereka. Akibat-akibatnya. Dan itulah yang disebutkan dalam ayat ini. Lepas Allah cakap, kamu akan dapat tanah ini. Kalau kamu berperang, you akan menang. Tapi sebabkan mereka degil, barulah Nabi Musa sebut, fatanqalibu khasirin. Kamu akan rugi. Kedegilan kamu itu akan menyebabkan kamu rugi. Wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Faedah dia, kepada Allah lah kita bertawakal. Manusia dalam buat apa pun, paksi dia Allah. Sama ada kamu ada kekuatan itu, ataupun kamu merasakan kamu tak ada kekuatan tu. Allah. Pada Allah kita berserah. Dalam konteks Bani Israel ni, dari segi saiz, dari segi kekuatan luaran, tak ada. Mereka memang rasa tak yakin langsung. Tetapi barangkali, dan bukan barangkali, jika kita bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi kita. InsyaAllah, kita tak rugi. Kita akan berjaya. Dan tawakal ini adalah salah satu daripada petanda iman. Sebab tu Allah kata, wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Bertawakallah kepada Allah sekiranya kamu benar-benar beriman. Bagi seorang da'i juga, lepas dia dah berusaha, tak berjaya-jaya, of course, sebaik-baiknya kita jangan mudah berputus asa. Tapi sekiranya kita dapati orang tersebut ingkar dalam maksiat mereka, kita pisahlah dengan mereka. Contohnya kalau ada orang tanya, Ustaz, boleh tak kita berkawan dengan golongan LGBT? Ada kawan kita yang cenderung ke arah tu, boleh tak kita berkawan dengan dia? Boleh. Kita berkawan dengan niat untuk membimbing. Kita berkawan untuk memberikan nasihat. Tapi setelah berkali-kali, bertahun-tahun agaknya kita berusaha mencuba, dia masih tegar dalam maksiat dia, ataupun makin menjadi-jadi, makin teruk, maka berpisahlah daripada dia. Di sini Nabi Musa doa kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Wahai Tuhan, pisahkanlah kami daripada golongan-golongan fasik itu. Sebab melarikan diri daripada peperangan yang dituntut kepada mereka bila dah jadi fardu ain kepada mereka, itu adalah termasuk perbuatan yang fasik.
Kemudian bila mana Allah kata fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, jangan bersedih hati. Macam itulah kita bila mana kita berdakwah, bukan syarat untuk dakwah kita itu berjaya. Kita kena ambil semua asbab untuk menjayakan dakwah kita. Dengan berhikmah, dengan apa-apa wasilah yang boleh melembutkan hati orang tu. Tapi tak semestinya kita akan berjaya. Maka jika kita tak berjaya tapi kita dah berusaha, jangan kita bersedih ataupun kita kecewa. Ketika itu kita kena tahu bahawa hidayah itu adalah milik Allah. Tengok dalam ayat-ayat yang kita cerita tadi. Macam mana Nabi Musa memanggil kaum dia. Nabi Musa kata, ya kaum, wahai kaum, yang menunjukkan elemen kelembutan dalam memanggil. Nabi Musa tidak berkasar dengan Bani Israel. Tetapi respon mereka, ya Musa. Mereka balas dengan panggil nama aja. It's very rude. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Allah turunkan surah, ayat yang Allah kata, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a'i ba'dikum ba'd. Jangan kamu ingat nak panggil para Nabi ni macam kamu panggil sesama kamu. Macam kawan je. Tak. Kamu kena hormat. Kamu kena ada respect dengan orang yang kamu panggil. Jangan kamu berlaku biadab. Siapa pun orang. Kalau orang tu ada kedudukan, panggil dia sesuai dengan kedudukannya. Tanpa mengira tua atau muda, lelaki atau wanita. Kemudian, apa lagi faedah yang kita boleh dapat dari ayat-ayat tersebut? Bila Allah kata kepada Bani Israel, allati kataballahu lakum, masuklah ke dalam Baitul Maqdis itu yang telah Allah tuliskan kepada kamu. Ini menunjukkan Bani Israel ni memang layak untuk memegang Baitul Maqdis. Ia adalah untuk mereka jika mereka beriman. Bukan kerana mereka Bani Israel. Pada ketika zaman Nabi Musa, mereka lah yang paling afdal. Sebab mereka secara luarannya mereka beriman dengan Nabi Musa. Bukan disebabkan keturunan mereka Bani Israel itu Allah muliakan mereka. Tak. Bukan sebab Bani Israel itu maka mereka dikurniakan Baitul Maqdis. Tak. Tetapi kerana kalau mereka melaksanakan tugasan tersebut, Allah akan berikan kepada mereka kerana keimanan mereka. Tapi dah kebetulan Bani Israel itu adalah kaum yang beriman dengan Nabi Musa ketika itu, maka mereka berhak. Tapi mereka ingkar. Mereka berburuk sangka kepada Allah. Walaupun Allah telah menjanjikan kemenangan buat mereka, mereka teruk buruk sangka mereka. Mereka menunjukkan sikap pengecut mereka. Bila mana Allah kata dalam ayat ini, qala rajulani minal ladzina yakhafun. Ada dua orang daripada Bani Israel yang tak sekepala dengan Bani Israel. Kat sini menunjukkan kepada kita, bukan semua orang Yahudi itu yang perlu dimusuhi. Dan tak semua orang Yahudi yang memusuhi orang Islam. Bila Allah kata walan tarda 'ankal yahud walan nasara,
tidak akan redha orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu kepada kamu. Bukan maksud semua Yahudi yang Kristian. Itu daripada sudut ramai. Mungkin ada kawan kita Kristian yang tak musuh pun dengan kita. Yang baik je, yang respectful, yang very tolerant. Begitu juga ada orang-orang Yahudi daripada kalangan itu. Tetapi ayat-ayat dalam Al-Quran menunjukkan laknat Allah yang Allah kata kepada Bani Israel ini. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel. Dilaknat orang-orang yang kafir, yang kufur daripada kalangan Bani Israel. Maksudnya ada dalam kalangan Bani Israel ni mereka yang berhak untuk dilaknat. Bukan semua. Tapi mereka yang jahat. Pok-pok Zionis di Israel. Tak semua orang Yahudi yang menyokong tindakan-tindakan rejim Zionis yang memerangi orang Palestin. Tapi segelintir mereka. So janganlah bila mana kita tengok, dia ni Yahudi, terus kita pun nak bermusuh dengan mereka. Bukan begitu. Mereka juga adalah manusia seperti mana manusia-manusia yang lain. Ada yang baik, ada yang teruk. Tapi yang teruk tu, yes, mereka memang teruk sungguh lah. Yang memang tak suka pada Islam, yang tak redha kepada agama Islam. Bila ayat Allah cerita tentang Bani Israel ni, yang mana Bani Israel ni kata, kau pilah berperang dengan Tuhan kamu, kami lepak kat sini. Ayat ini berbeza dengan para sahabat. Nabi SAW ketika mana diajak untuk berperang, sahabat Nabi kata, ya Rasulullah, kamu jangan bimbang. Kami tidak akan berkata seperti mana kata-kata Bani Israel kepada Musa yang mengatakan, kau pergilah berperang dengan Tuhanmu, kami lepak di sini. Tetapi kami kata kepada kamu, ya Rasulullah, kami akan pergi bersama kamu. Tuhan kita akan bersama dengan kita. Kami tidak akan duduk je melepak sedangkan kamu pergi, ya Rasulullah. Itu mulianya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara beberapa faedah yang kita boleh dapat daripada ayat-ayat yang kita telusuri pada petang ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ayat yang berikutnya pada minggu yang akan datang. Tuan-tuan, puan-puan, bolehlah bersedia untuk nak berbuka puasa. Doakan saya masa berbuka nanti. Dan akhir sekali, saya ucapkan selamat berbuka puasa kepada semua. Kita sambung lagi, kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.